Assalamualaikum kepada Puan Fasiha selaku pengajar pengajian Islam di Kolej iSystem, dan salam sejahtera juga kepada para penonton yang menonton pembintangan saya pada hari ini. Saya Siti Zubaidah binti Muhammad Amirul yang mengambil jurusan Diploma Healthcare Management di Kolej iSystem, ingin menyampaikan sedikit pembintangan mengenai cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Islam kini dan cara-cara kita menanganinya. Baiklah, sehingga kini kita telah faham bahawa Islam merupakan salah satu agama yang mempunyai sistem cara hidup tersendiri yang jauh berbeza dengan agama dan budaya lain. Walau bagaimanapun, Islam tetap menerima kehadiran agama dan budaya lain dari zaman dahulu sehinggalah pada era kini. Namun begitu, apa yang dikhawatiri di dalam dunia yang semakin moden kini, perkembangan cara hidup Islam telah menghadapi pelbagai cabaran dan ancaman yang sangat getir. Antara cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Islam pada hari ini ialah seperti keruntuhan moral di kalangan anak-anak muda, penyalahan gunaan teknologi, salah faham terhadap Islam di kalangan masyarakat serta perpecahan ummah. Maka dengan itu, kita harus mencari jalan dan alternatif bagi menyelesaikan segala isu dan permasalahan yang timbul dengan bijak menurut perspektif Islam. Okey, baiklah. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Islam kini berkaitan kita dapat melihat segala isu yang timbul dalam kehidupan era pada masa kini. Masyarakat Islam juga tidak terkecuali dalam menghadapi cabaran yang timbul. Antara cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Islam kini merangkumi permasalahan keruntuhan moral di kalangan anak muda seperti jenayah, rogol, samun dan akhlak dalam pergaulan. Selain itu, dari segi penyalahan gunaan teknologi pula, kita dapat melihat masyarakat Islam khususnya di kalangan anak muda remaja dan dewasa telah menggunakan telefon bimbit, komputer tanpa batasan hingga menyebabkan berlakunya pelbagai perkara yang tidak diingini seperti terlibat dengan jenayah cyber dan gem perjudian. Hal ini sangat menyalahi undang-undang jenayah di dalam sebuah negara yang dapat merosakkan imej negara kita dan imej Islam. Manakala dari segi cabaran dan permasalahan, salah faham dan perpecahan ummah pula sangat ketara dan memberikan impak negatif kepada semua masyarakat dan negara. Faktor penyumbang utama isu ini adalah wujudnya penyampaian maklumat palsu dan tidak sahih di dalam sesebuah tempat hingga mengelirukan orang ramai seperti terdapatnya majlis ceramah yang tidak bertauliah dan rusuhan di kalangan masyarakat Islam setempat. Manakala peranan masyarakat Islam dalam menghadapi cabaran pada masa kini, Islam kini lebih dikenali sebagai salah satu contoh kepada negara-negara lain disebabkan sistem perundangan yang lebih sistematik dalam menyelesaikan segala isu yang timbul sepanjang masa. Hal ini kerana sistem pemerintahan yang dibawa oleh Nabi kita yang terdahulu iaitu Baginda Rasulullah SAW yang menjadi contoh kepada pentadbiran sesebuah negara Islam. Oleh itu, masyarakat Islam haruslah mempunyai peranan yang bijak dalam menangani setiap permasalahan dan isu yang timbul, antaranya seperti menitik beratkan soal permasalahan dalam kalangan setiap lapisan masyarakat dan individu. Selain itu juga, pemerintah ataupun pemimpin sesebuah negara dan masyarakat Islam haruslah peka perkembangan sekeliling yang dapat memberikan impak positif maupun negatif, terutamanya apabila budaya barat banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat Islam kini. Sehubungan dengan itu, masyarakat Islam juga perlu lebih serius dan bergiat lagi dalam amal serta usaha dalam menghadapi cabaran pada era masa kini, seperti mewujudkan sebuah organisasi yang seimbang dalam sistem pentadbiran yang pelbagai. Maka, justru itu masyarakat Islam perlu menunjukkan peranan akhlak yang baik agar dicontohi
masyarakat lain, terutamanya di kalangan anak muda kini yang mudah terpengaruh dengan kehidupan budaya barat. Okey, baiklah. Oleh yang demikian, kita dapat menganalisis langkah-langkah baru dalam menangani cabaran semasa, iaitu perpaduan dalam masyarakat Islam dalam menangani cabaran semasa amatlah penting bagi umat Islam. Oleh kerana itu, masyarakat Islam haruslah mewujudkan langkah-langkah baru dalam menangani cabaran semasa yang sedia ada dan akan datang. Antaranya adalah seperti pihak yang terlibat dalam sesebuah masyarakat seperti pemimpin, ketua, guru dan ibu bapa serta keluarga haruslah memainkan peranan yang penting dalam mengendalikan setiap isu dalam permasalahan yang timbul. Islam juga haruslah menganjurkan pendidikan yang sempurna seperti memberikan didikan yang lebih baik dalam masyarakat, terutamanya pada golongan anak muda serta seluruh lapisan masyarakat mengikut perspektif Islam. Selain itu juga, masyarakat Islam juga perlu berganding bahu seperti mewujudkan keseimbangan dalam mencapai kata sepakat ketika berlakunya krisis di kalangan masyarakat yang berbilang kaum dan budaya agar kesatuan ummah tetap terjaga. Oleh yang demikian, kerajaan dan pemerintah Islam juga perlu peka memainkan peranan yang adil dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat seperti memberikan ruang hak kebebasan bersuara dalam kempen ataupun perhimpunan yang diadakan di dalam sesebuah negara ataupun tempat. Okey, baiklah. Alhamdulillah. Setelah meneliti kesemua aspek yang merangkumi cabaran dan permasalahan yang wujud dalam masyarakat Islam pada era kini, kita dapat mengetahui cara untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Oleh demikian, setiap individu haruslah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini kerana kehidupan yang penuh cabaran pada masa kini akan memberikan impak pada masa akan datang dan kepada golongan-golongan yang baru. Kesatuan ummah juga dalam masyarakat amat penting untuk membangunkan masyarakat yang lebih relevan dalam menghadapi krisis dan permasalahan serta pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Maka dengan itu, kita semua haruslah menjadi contoh kepada masyarakat lain dengan menunjukkan sikap yang lebih baik agar masyarakat Islam berkembang dalam persekitaran yang lebih positif dan disegani ramai. Baiklah, maka dengan itu saya berharap pembenangan saya pada hari ini dapat memberikan sedikit sebanyak informasi, maklumat yang berguna untuk kita semua dalam menangani cabaran-cabaran yang dihadapi serta menyelesaikan masalah yang timbul pada era moden kini. Kita seharusnya bijak mengendalikan setiap permasalahan yang timbul agar kehidupan kita sebagai masyarakat Islam lebih berdaya maju dan dipandang tinggi oleh masyarakat lain. Dengan itu juga saya harap pembenangan saya pada hari ini dapat memberikan sedikit sebanyak pencerahan kepada di luar sana, dan mohon maaf andai ada kekurangan dalam penyampaian saya, dan sehingga kita bertemu lagi. InsyaAllah, sekian, terima kasih. Saya Siti Zubaidah binti Muhammad Amirul ingin mengundur diri dan mengucapkan Assalamualaikum kepada semua para penonton dan kepada Puan Fasihah. Diharap apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada semua yang menonton. Dan itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.